Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan terima kasih kerana terus menemani kami. Teguh kita menang bersama. Merokok dikaitkan dengan pelbagai isu kesihatan dan kita juga sedia maklum bahawa perokok adalah berisiko lebih tinggi untuk mendapat komplikasi disebabkan oleh COVID-19. Namun apakah hak anda sebagai individu yang tidak merokok? Adakah anda juga mempunyai hak untuk mendapat pengudaraan yang bebas daripada asap rokok? Sememangnya ini kita rasa adalah perkara asas yang kita ambil secara sambil lewa. Namun kita kini mampu untuk menyuarakan hak kita untuk mempunyai persekitaran yang bebas asap rokok melalui kempen yang cuba disemarakkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, Speak Out. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut tentang bagaimana kempen ini akan membantu anda sebagai individu yang tidak merokok menyuarakan hak anda, kita bersama Encik Muhammad Muzamil Ishak, Pegawai Pendidikan Kesihatan, Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami. Ya, sama-sama, Terence. Kita mulakan dengan memberi sedikit perincian tentang kempen Speak Out ini kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okey, terima kasih, Terence. Terima kasih kepada RTM Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk bercerita tentang secara ringkas kempen Speak Out. Okey, secara ringkasnya, kempen Speak Out ni adalah kempen untuk kita Kementerian Kesihatan Malaysia memperkasakan golongan bukan perokok untuk mengekspresikan hak mereka untuk mendapatkan persekitaran yang bebas asap rokok di sekeliling mereka. Okey, dan itu ada sekaligus untuk mereka mendapatkan kesihatan paru-paru yang lebih baik. Jadi sebenarnya kempen ini adalah salah satu pendekatan yang baru yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana kita telah lancarkan, sebenarnya kita lancarkan kempen ini pada 2019 sempena Hari Tanpa Tembakau peringkat kebangsaan. Mana pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang selama ini kita gunakan, selama ini kita fokus kepada bukan perokok. Selama ini kita fokus kepada perokok. Kita buat kempen adalah untuk perokok-perokok berhenti merokok, tak nak merokok dan sebagainya. So kali ini kita akan tukar, kita akan fokus kepada bukan perokok, iaitu golongan-golongan yang berada di sekeliling perokok. Okey. Itu yang dapat kita ceritakan secara ringkaslah. Apa itu kempen Speak Out, Express Your Right. Apakah kesan second hand smoke kepada mereka yang bukan perokok ataupun asap yang dikeluarkan oleh para perokok di sekeliling anda yang merupakan seorang yang tidak merokok? Jadi apa kesan second hand smoke ni sebenarnya? Okey, seperti untuk makluman semua, asap rokok yang dihembus oleh perokok ini, kita kategori kepada 3 asap ya. Asap rokok primer, sekunder dan juga tertier. Okey, untuk yang primer adalah asap yang perokok tu sedut secara langsung daripada rokok tersebut. Dan sekunder, asap rokok sekunder adalah asap rokok yang dihembus oleh perokok, yang mana kita juga sebut asap rokok basi. Okey, asap rokok tu yang dihembus akan disedut oleh orang yang sekeliling mereka yang akan mendapat dia punya efek dia, kesan dia secara langsung. Maksudnya kalau bukan perokok, dia tidak isap rokok, dia berada di sekeliling perokok dalam satu rumah, dan dia akan dapat kesan yang 2 kali ganda daripada yang lebih tidak elok daripada perokok itu sendiri. Kemudian untuk maklumat juga, Terence ya, selain pada asap rokok sekunder, kita ada asap rokok tertier. Tertier ini bermaksud sisa-sisa asap rokok, sisa kimia yang terdapat pada asap rokok yang melekat di permukaan-permukaan yang ada di sekeliling. Contohnya, kalau di dalam rumah, kita tahu sekarang ni dalam musim pandemik, perintah kawalan pergerakan semua berada di rumah kan. So perokok-perokok yang merokok di dalam rumah tu, dia asap itu akan meninggalkan sisa-sisa kimia di langsir, di sofa, di dinding. Biasa kita tahu perokok-perokok ni dia punya amalan dia dalam tandas kan, selepas makan. So dia akan melekat dalam tempoh yang agak lama. Dalam kajian mengatakan dalam tempoh 6 bulan dia akan melekat di permukaan-permukaan tersebut. Jadi orang-orang sekeliling yang berada di tempat tersebut, dia akan mendapat keburukan daripada sisa-sisa kimia tersebut. Wow. Okey. Biar kita tidak tahu, yang ramai yang tidak tahu kan.
dan suatu untuk kita fikirkan apabila mungkin kita boleh melancong semula nak pergi ke hotel, kita diberi peluang smoking room, non-smoking room. Kadang-kadang non-smoking room penuh dan kita terpaksa menggunakan smoking room, dan ini kesannya tinggalan asap tetia daripada para perokok yang pernah menggunakan bilik itu satu ketika dulu. Jadi apakah sebab utama yang mendorong KKM menggunakan pendekatan baru ini, pendekatan speak out? Okey, kita maklum yang tahun-tahun sebelum ini, sejak daripada tahun 2000 sehingga tahun 2018, kempen-kempen Kementerian Kesihatan Malaysia berfokus kepada golongan perokok, golongan perokok, yang mana kita ada kempen tak nak merokok, bebas asap rokok dan sebagainya. Jadi pada 2019 kita telah menjalankan satu tinjauan kepada rakyat Malaysia. Hasil dapatan daripada kajian tersebut, tinjauan tersebut mendapati 94.5% golongan perokok ni, golongan rakyat Malaysia menyatakan bahawa perokok ni patut ditegur. Mereka sendiri menyatakan. Sebab kita maklum, rakyat Malaysia ni 85% daripada rakyat Malaysia adalah golongan bukan perokok. Bukan perokok ni adalah golongan majoriti sebenarnya. Okey. Jadi antara tinjauan tersebut juga kita dapat maklumat menyatakan bahawa 54% menyatakan berani untuk menegur dan 44% menyatakan mempunyai niat untuk menegur tetapi tidak berani untuk menegur. Jadi semua tu dah ada dah masing-masing nak menegur, cumanya takut. Padahal kita maklum bahawa golongan perokok tu hanya minoriti, kan? Bukan perokok adalah majoriti, tapi yang majoriti tu takut untuk menegur, untuk mendapatkan hak dia untuk bebas pada asap rokok, kan? Jadi ini yang kita akan cuba untuk membantu rakyat Malaysia yang mana yang bukan golongan perokok ni untuk cuba suarakan hak mereka supaya kita bukan nak marah, kita bukan nak ni, tapi sebab kita maklum ya bahawa perokok-perokok ni ada di kalangan ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan sekerja kita. Jadi bagaimana caranya? Itu yang kita nak bantu rakyat Malaysia melalui kempen Speak Out, Express Your Right. Okey, aplikasi Speak Out ini, bagaimana untuk kita sebenarnya menegur seseorang yang merokok di kawasan yang tidak sepatutnya ataupun yang mana berada berdekatan dengan kita? Bagaimana cara untuk kita tegur kalau individu itu merupakan kawan kita ataupun ahli keluarga kita? Apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyuarakan hak kita sebagai seorang yang bukan perokok? Okey, kita tak ada satu garis panduan ataupun modul untuk kita membantu kita untuk menyuarakan hak kita ni, untuk memberanikan diri menegur perokok-perokok ni. Cumanya apa kita nak bantu terapkan kepada golongan-golongan bukan perokok ini, iaitu yang pertamanya, mulakan niat yang baik untuk menegur. Kenapa kita nak menegur? Niat kita kena betul. Kenapa kita nak menegur? Yang pertamanya adalah untuk diri kita supaya bebas daripada persekitaran bebas asap rokok. Itu yang pertama. Kemudian kita perlukan niat kita supaya orang yang kita tegur itu sama ada ahli keluarga kita, suami kita, adik-beradik kita, kan, rakan-rakan kita, supaya mereka berhenti merokok, menjadi orang yang lebih sihat daripada sebelum ini. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, untuk menegur kita perlu menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Sebab kita tahu ada kes-kes sebelum ni yang pernah orang yang menegur ditampar dan sebagainya, kan. Ada kes-kes terpencil yang dimarah balik, kan. Jadi gunakan perkataan yang baik. Contohnya tolong, mohon, kan. Tolong, kalau nak isap boleh tuan, tapi jauh daripada tempat saya. Itu saja. Kemudian yang ketiganya, kita dengan sopan dan berhemah. Gunakan perkataan yang baik itu dah betul, tapi intonasi gunakan kena sopan, kan. Jadi orang yang ditegur pun akan dapat menerima dengan lebih hati yang terbuka. Kita walaupun ditegur, kalau tegur dengan baik, kita pun akan terima dengan hati yang baik. Betul. Jadi itu yang kita nak terapkan kepada rakyat Malaysia yang bukan perokok ini, supaya menggunakan 3 langkah ini untuk menegur, menyuarakan hak mereka.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Muzamil kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk membincangkan tentang kempen Speak Out yang bersasar kepada golongan bukan perokok. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami.